Kita intro dulu. La 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 la. Syamsul Iskandar buat laporan polis, minta polis cari dalang langkah Dubai. Allahu Akbar. Tak cerdik sungguhlah orang tua ni masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita dikejutkan semalam tuan-tuan dan puan-puan sekalian dengan berita setiausaha kepada Anwar Ibrahim yang juga merupakan orang yang telah kalah kepada Zaid Amidi dekat Bagan Datuk, iaitu Syamsul Iskandar Mat Akin. Beliau telah membuat laporan polis untuk meminta pihak polis menyiasat dan juga mencari siapakah dalang langkah Dubai yang tengah hangat diperkatakan pada ketika ini. Alasan beliau kata setiap perbuatan yang hendak menjatuhkan Perdana Menteri hendaklah dicari siapakah dalangnya, siapakah yang terlibat dan tolong siasat satu persatu. Luar biasa sungguh Syamsul. Anak papa pun apa lagi menjeritlah. Wah, hebatlah Syamsul. Pada muka langkah Dubai tidak akan menjadi kenyataan sebab kita sudah ada laporan polis. Senang ceritalah tuan-tuan sekalian, anak-anak papa ni kan, dia punya bingai sama je. Daripada atas sampailah ke bawah, seragam dia punya bingai masalahnya. Kenapa saya katakan tindakan Syamsul itu sebenarnya tak cerdik, wahai tuan-tuan dan puan sekalian? Sebab apa yang Syamsul buat ini, dia melanggar perlembagaan, manifestasi penyalahgunaan kuasa, dan yang paling penting sekali tuan-tuan dan puan sekalian, tindakan Syamsul ini akan menembak kaki mereka sendiri. Kenapa saya cakap macam tu? Nombor satunya, saya mulakan semua ini dengan satu soalan yang perlu dijawab terutamanya oleh Syamsul dan juga kalau ada mana-mana anak papa nak tolong jawabkan. Syamsul buat laporan polis, minta polis siasat tentang langkah Dubai, nak cari dalang, nak cari orang terlibat dan sebagainya atas alasan mereka ini berkomplot hendak menjatuhkan Perdana Menteri. Siasatan tersebut nak dibuka di bawah akta mana, wahai Syamsul? Akta apa yang akan digunakan untuk menyiasat para ahli parlimen yang menjalankan tugas mereka mengikut perlembagaan? Kau gila ke apa masalahnya? Setiap MP ini, diorang nak tarik sokongan ke, nak bagi sokongan ke, apa saja tindakan mereka dijamin oleh perlembagaan. Bahkan di bawah perkara 43 Perlembagaan Persekutuan telah menjamin hak untuk mana-mana MP menarik kembali sokongan kepada mana-mana Perdana Menteri, dan Perdana Menteri itu kalau hilang sokongan memang dia kena letak jawatan dan sebagainya. Yang di-Pertuan Agong bebas untuk pilih Perdana Menteri yang baru yang pada khidmat baginda mendapat sokongan majoriti ahli-ahli Dewan. Itu terjamin dalam perlembagaan. Memang ada klausa yang membenarkan ahli parlimen untuk buat keputusan secara individu tanpa disekat, dipaksa ataupun diintimidasi oleh mana-mana pihak. Jadi tindakan Syamsul buat laporan polis ini secara tak langsung telah menghalang seorang ahli parlimen atau mana-mana ahli parlimen menjalankan tanggungjawab mereka mengikut perlembagaan. Sebab itu saya katakan tindakan Syamsul ini melanggar perlembagaan. Bahkan tindakan Syamsul ini hendak menggunakan polis untuk menyiasat ahli-ahli parlimen ini secara tak langsung merupakan satu intimidasi, menggunakan jentera kerajaan untuk intimidate para ahli parlimen, sedangkan ahli parlimen ini bertindak di bawah kuasa legislatif. Manakala Syamsul Iskandar dan kerajaan ini pula di bawah eksekutif. Eksekutif mana boleh override legislatif? Ini telah melanggar perlembagaan dan sekaligus satu lagi nak katakan merupakan penyalahgunaan kuasa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Nampak tak dekat situ? Tu clear cut tau. Tiba-tiba saya rasa macam terdengar anak-anak papa duk kata benda ini boleh disiasat bawah akta hasutan. Akta hasutan celah mananya? Astaghfirullahalazim. Kalau betul benda ini boleh disiasat di bawah akta hasutan, dah lama Anwar Ibrahim kena. Dah lama dia ke dalam disebabkan oleh menghasut ahli-ahli parlimen untuk menolak Perdana Menteri. Ingat tak tuan-tuan sekalian, 16 September 2008, Anwar Ibrahim cuba untuk menarik sokongan 30 MP Sabah dan Sarawak untuk melompat masuk ke dalam Pakatan Rakyat bagi membentuk kerajaan pada ketika itu menjatuhkan Pak Lah. Lupa? Okey, yang paling kejap, yang paling hampir dengan kita, I have strong, formidable, convincing numbers. Siap buat demo depan parlimen minta Tan Sri Muhyiddin Yassin meletakkan jawatan sebab Tan Sri Muhyiddin sudah kehilangan nombor, sudah tidak ada sokongan. Lupa benda tu, siap buat demo lagi masalahnya kan? Siap buat press conference lagi kata I have a strong, convincing, formidable numbers. Hey, takkan dah lupa dah? Banyak sangat makan semut ke? Kalau dahulu Anwar boleh buat, kenapa sekarang ini Anwar tak nak orang lain buat? Hei, takut senjata makan tuan ke masalahnya? Even Pak Lah ataupun Muhyiddin, dua-dua ini jauh lebih gentleman berbanding dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Kerajaan Perpaduan Madani ini.
ketika 16 September, tak ada pun kita dengar Pak Lah mengarahkan orang-orangnya ataupun sesiapa saja untuk buat laporan polis. Ketika zaman 2021, I have strong formidable convincing numbers itu, tak pernah kita dengar Tan Sri Muhyiddin meminta mana-mana pihak untuk intimidate Datuk Seri Anwar dan juga mana-mana MP sebab mengalihkan sokongan daripada beliau. Tak ada, betul tak? Tiba-tiba sekarang ini, baru sembang langkah Dubai sikit, dah tunggang terbalik. Siap nak buat laporan polis. Siap orang kata apa, nak jumpa orang itu, nak jumpa orang ini dan sebagainya. Siap dikatakan nak jumpa Najib lagi, tu masalahnya. Hai, luar biasa. Betul, korang punya menggelabah masalahnya. Tetapi, yang paling penting tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagi saya, tindakan Syamsul Iskandar ini, selain daripada melanggar perlembagaan dan juga menyalahgunakan kuasa, tindakan ini sebenarnya bakal menembak kaki mereka sendiri. Kenapa saya cakap macam tu? Sekarang ini, kes sudah pun dilaporkan kepada polis. Polis kena siasat perkara ini. Polis akan panggil semua orang 121 MP yang dikatakan telah menandatangani SD tersebut. Raja Petra Kamarudin telah pun menyerahkan senarai tersebut kepada polis bagi membantu siasatan. Dan kalau saya tengok cara beliau bercakap, beliau nampak gayanya memang menunggu-nunggu sebenarnya untuk menyerahkan SD tersebut kepada pihak polis supaya polis siasat benda ini. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab nanti bila polis siasat, panggil seorang-seorang, nanti pihak polis akan buat sidang media dan akan mengatakan, okey, kita memang dah buat siasatan, memang ada 121 orang MP yang telah menarik kembali sokongan mereka daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bila polis buat laporan media nanti yang mengesahkan sama sekali memang betul wujud 121 SD itu, memang wujud 121 MP yang menarik kembali sokongan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim itu, memang jelas dan nyata pada ketika itu secara terbuka satu Malaysia, rakyat akan mengetahui memang betul Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah kehilangan sokongan. Jadi masa tu, mana nak letak muka masalahnya wahai Datuk Seri Anwar? Dan pada ketika itu, rakyat pastinya akan meminta Datuk Seri Anwar Ibrahim agar meletakkan jawatan. Sebab jelas dan nyata dah. Polis dah kata, memang kita dah siasat, ada 121 nama yang telah menolak Datuk Seri Anwar Ibrahim. Masa itu dalang entah mana, itu entah mana, silap-silap rakyat paksa Datuk Seri Anwar letakkan jawatan sekarang. Anda sudah tidak ada sokongan ahli-ahli parlimen. Masa tu, apa tindakan Datuk Seri Anwar agak-agaknya? Tapi itu satu tau. Ada satu lagi benda yang sangat-sangat menarik untuk kita fikirkan bersama. Ketika hendak membentuk kerajaan pada tahun 2022, pada ketika itu kita tahu for a fact at least 14 orang ahli Parlimen Barisan Nasional, 11 daripada UMNO, selebihnya dari parti-parti lain, telah menyatakan sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. That's why pada ketika itu, Perikatan Nasional ada 114 SD. Tetapi Zaid Amidi telah menggunakan klausa dalam aku janji yang telah dipaksakan ke atas ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional itu untuk menyatakan bahawa mereka ini nak tak nak kena berikan mandat kepada Zahid untuk menyatakan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Agung pada ketika itu dikatakan telah dihalang untuk berjumpa dengan seorang-seorang ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional sebab difahamkan Zahid telah memaklumkan kepada baginda mereka semua telah memberikan mandat kepada Zahid untuk mewakili mereka bagi undian ini. Jadi Agung pun terpaksa terimalah sebab mandat dah diberi pada Zahid. Sedangkan hakikatnya daripada 30 orang MP Barisan Nasional pada ketika itu, cuma 16 saja yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. 14 lagi tak sokong. Jadi bila polis tanya kepada ahli-ahli parlimen itu, adakah anda ini telah menarik kembali sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim? Mereka akan kata, kami tak pernah tarik sokongan sebab kami tak pernah sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim at the first place. Bila mereka jawab macam tu, akan terbongkarlah satu konspirasi yang cukup-cukup luar biasa. Di mana berkemungkinannya Zaid Amidi telah bertindak memanipulasi sokongan ahli-ahli parlimen ini untuk trik yang di-Pertuan Agong. Dan bila benda itu berlaku, secara asasnya pembentukan kerajaan perpaduan ini sebenarnya telah melanggar dan bercanggah dengan perlembagaan sebab yang di-Pertuan Agong telah ditrik konon-kononnya dapat sokongan penuh, tetapi sebenarnya sokongan itu separuh sahaja daripada Barisan Nasional. Dan kalau disiasat betul-betul, memang patutnya Perikatan Nasional yang menjadi kerajaan pada ketika itu. Dan kalau benda ini terbuka, satu skandal yang sangat-sangat dahsyat akan meletus dekat negara kita ini dan akan terus memalukan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga kerajaan perpaduan madani ini serta Zahid Amidi ke lembah yang paling malu dalam sejarah negara kita ini, tuan-tuan dan sekalian. Dan berkemungkinannya mereka tidak akan pulih lagi daripada perkara ini. Jadi saya nak tanya kepada Syamsul Iskandar Ma'akil, dengan semua senario ini yang saya yakin anda tahu benda ini semua logik dan boleh berlaku sekiranya kalau anda meneruskan lagi laporan polis ini. Saya nak tanya kepada anda,
Berbaloi ataupun tidak anda buat laporan polis ini? Berbaloi ataupun tidak anda cuba untuk menggunakan pihak polis bagi menggagalkan langkah Dubai yang sebenarnya mengikut perlembagaan itu. Kalau anda rasa berbaloi, suka hati anda lah. Tetapi anda kata kalau berlaku senario yang saya cakap tadi, Datuk Seri Anwar Ibrahim dimalukan di mata Malaysia, di mata dunia. Betapa memang betul beliau tidak pernah mendapat sokongan dan tidak mendapat sokongan langsung juga pada ketika ini. Maka pada ketika itu saya cakap terus terang, jangan salahkan orang lain. Bila perkara itu terjadi, salahkan diri anda sendiri. Silap-silap ahli-ahli PKR yang tegar menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim yang taksub kepada anugerah Tuhan ini akan jumpa anda dan bertanyakan soalan ini. Masa tu jawablah je. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?